kita boleh mulakan balik perbincangan. Tadi saya sempat jam yang Dr. Sarah sebuah tentang Dr. Abdullah Al-Bassam ya, bahawa sujud merupakan kemuncak kemanisan. Dr. Sarah boleh sambung balik? InsyaAllah. Sekejap, saya pun terbantu juga. Okey, jadi pada pandangan Dr. Abdullah Bassam, dia kata sujud ni adalah sebuah pergerakan menuju ke arah bumi, namun dapat melonjakkan jiwa kita ke arah langit. Pergerakan ini mempunyai unsur hormat, tunduk, berasa hina dan menyerah kepada Allah. Makna kata, bila dahi kita mencecah ke bumi, nampak seolah-olah kita ini, bukan nampak, kita ini adalah manusia yang hina. Manusia yang uh, ialah penuh kehinaan. Walaupun kita dilihat sebagaimana begitu, tetapi kata Dr. Abdullah ni, jiwa kita, diri kita sebenarnya diangkat. Kerana sujudnya kita kepada Allah. Jadi bila kita bercakap tentang sujud ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sukalah kiranya saya membawa hadis Nabi yang Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi apa yang kita belajar sejak kita sekolah rendah, sekolah menengah itu, mungkin terdapat beberapa apa kita sebut kekurangan, yang mana dengan kita mempelajari, mendalami sifat sebenar solat Nabi itu, maka kita akan melihat bahawasanya ada beberapa perkara dalam solat kita, termasuklah bacaan yang kita kena perbetulkan balik. Jadi kan Ustaz, bukan bacaan-bacaan lah terutamanya. Bukan sahaja pada zaman kita, waktu kita kecil, tapi membawa sehingga ke anak saya. Bila saya dengar anak saya solat, aduh memang jam saya. Sebab kita nak berbetulkan dia, dia kata, "Mami, nanti ustazah kata salah." Jadi kita mami ustazah kata salah kan. Jadi tak apa, kita cubalah, benda tu perlukan usaha kan. Jadi bila kita sebutlah, bila kita sentuh tentang bacaan ni, saya terus kepada bacaan, kerana bila kita nak sentuh tentang apa ya nama dia tu, kalau kita nak sentuh dengan anggota yang akan anggota yang akan kita gunakan untuk kita sujud itu, macam kalau kita dari sudut fiqh lah kan, Ustaz kata kita bincang dari sudut sujud ni dia sudut fiqh, bagaimana keadaan sujud yang sebenar, sebagaimana yang terdapat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Okey, yang maksudnya aku telah melihat Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, dia kata aku telah melihat Nabi SAW ketika ingin sujud. Baginda meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan ketika ingin bangun dari sujud mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Itu cara. Okey, cara. Dan kemudiannya bagaimana keadaan apa orang panggil tu, keadaan sujud Nabi tu, ada juga dalam hadis Sahih Bukhari yang mana disebutkan kemudian sujud dengan tu'maninah, kemudian angkatlah kepalamu dan duduk dalam keadaan tu'maninah, kemudian sujud. Okey, dalam hadis ni ditekankan kaedah tu'maninah. Ini satu benda yang saya suka kita nak kongsikan dengan ialah kita semua. Kalau kita solat kan, bila kita solat, kita boleh berdiri lama menunggu imam, tetapi apabila kita rukuk dan kita sujud, kita cepat-cepat nak bangun. Sedangkan roh ataupun kemanisan solat itu ada pada sujud. Cuba kita perhatilah bulan puasa kan, Ustaz kan, kita bawa lepas sudah Ramadan, bagaimana ketika imam membaca di waktu qiyam surah Al-Fatihah, dan kemudiannya boleh baca sampai satu muka surat. Tetapi ketika sujud tu laju, kita tak sempat. Saya rasa saya baru je macam sami Allahu liman hamidah. Tengok imam dah nak bangun daripada sujud. Sebab kita
solat, Nabi sebut Tokmaninah. Tokmaninah ni berhenti seketika, maksudnya tenang. Kita pun nak bacalah Sami Allahu liman hamidah. Kita nak baca dengan penuh ketenangan tapi tak mampu nak buat begitu kerana terlalu cepat imam. Sepatutnya kalau seseorang itu ialah mendalami ilmu sebenar sifat solat Nabi ni, dia akan tahu bahawasanya setiap step dalam solat tu dia mesti kena ada Tokmaninah. Tokmaninah ni tandanya adalah simbolik kepada ketenangan dan tidak gopohnya kita dalam kita nak berjumpa dengan kekasih kita lah, Allah kan, nak jumpa dengan Tuhan kita. Okey, itu antaranya. Okey, jadi saya masuk pada bacaan lah. Ini saya kira kalau Ustaz Zuhairi, Ustaz Yusri dan Ustazah Nuraini kita memang maklum lah bacaan. Tapi ini mungkin untuk para penonton yang di luar sana. Okey. Tak nampak. Tulis apa? Okey. Bila kita belajar daripada sekolah rendah, kalau bacaan dalam sujud itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Betul tak Ustaz? Ke Ustaz tak belajar dulu kecil macam tu? Okay. Kita daripada kecil kita belajar dan sebenarnya yang sahih daripada Nabi SAW adalah Subhana rabbiyal a'la sahaja. Okay. Wa bihamdi itu ada dalam riwayat tetapi yang sahihnya adalah Subhana rabbiyal a'la. Okey, jadi orang kata, alah tak apalah nak sebut wa bihamdi, dosa ke? Kita balik kepada hadis Nabi, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. So kita nak solat ni kita nak ikut Nabi kan. Lepas tu tetapi okey, jadi timbul persoalan. Ini pun saya selalu tertanya-tanya lah waktu kita dulu duduk semayang masjid wilayah kan. Bila imam tu baca panjang, mereka ni rukuk panjang. Mereka rukuk panjang, lepas tu sujud panjang. Saya tertanya-tanya, imam ni baca apa? Kita baca Subhana rabbiyal a'la 3 kali, sekejap je. Sekejap je dah habis. Apa yang imam ni baca? Lama sangat rukuk dia, lama sangat sujud dia. Akhirnya bila dibuat kajian ya, ialah kita dulu belajar sekolah menengah tu kan kita belajar je kan Ustaz kan, kita tak mendalami, tak try lah, kata tak ada push factor untuk membantu kita nak mendalami. Jadi bila kita belajar je, oh rupanya banyak sangat bacaan-bacaan yang Nabi baca dalam sujud. Bahkan dalam rukuk juga, yang mana bukan sahaja Subhana rabbiyal a'la, tetapi ada juga bacaan lain, macam contohnya dalam Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu antaranya. Kemudiannya apa lagi? Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Dan kemudiannya ada lagi banyak saya lontarkan. Yang ni yang terakhir saya lontarkan hanya 4. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Itu 4 bacaan yang saya boleh share dengan para penonton. Kalau para penonton nak mengetahui lebih mendalam apakah bacaan-bacaan lain, maka boleh, paling mudah para penonton boleh download Hisnul Muslim dekat Google Play Google Play Store, App Store, ada. Download sahaja, type sahaja Hisnul Muslim dan dalam tu memang akan tersenarai dia berada di bawah doa ketika sujud. Jadi kita boleh pelbagaikan bacaan ke dalam sujud, dan terutama sekali kalau kalau imam tu lama dalam sujud kita. Itu pertama. Okey, kemudian berapakah bilangan bacaan, maksudnya berapakah contoh kita sebut Subhana rabbiyal a'la, berapa kali kita kena sebut Subhana rabbiyal a'la dalam sujud kita? Yang pertama, boleh ke kita baca Subhana rabbiyal a'la tu 4 kali, 5 kali? Boleh ke? Pernah tak tertanya pada diri? Okey. Jadi jawapannya adalah Nabi SAW membaca bacaan dalam sujud sekurang-kurangnya 3 kali. Makna kata 3 kali yang kita duk baca tiap hari tu, itu sekurang-kurangnya. Kalau lebih daripada tu, itu lebih baiklah sebab kita ada banyak lagi bacaan-bacaan yang kita boleh baca.
Okey, itu kedua tentang sujud, tentang berkaitan dengan pembacaan. Dan kemudiannya yang ketiga, doa. Doa ketika sujud. Ini doa, bila kita bercakap tentang doa, kita selalu terfikir dalam ingatan kita, kita mesti terfikir dalam ingatan kita doa ketika sujud itu pada akhir sujud. Pada akhir sujud. Sedangkan sebenarnya solat, dalam setiap pergerakan solat tu dia ada doa dia. Kita boleh berdoa. Okey, buktinya kita boleh melihat kepada salah satu daripada bacaan dalam sujud itu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Makna kata dalam sujud kita boleh berdoa Allahumma ghfirli. Tak kisah sujud itu adalah sujud awal rakaat pertama, kali pertama sujud, ataupun sujud tengah-tengah. Itulah kita boleh berdoa. Dan untuk bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli, ini adalah bacaan yang boleh digunakan ketika mana rukuk dan juga sujud. Jadi untuk soalan boleh ke doa ketika sujud? Boleh. Boleh bacaan dia. Buktinya Allahumma ghfirli. Saya cubalah mengamalkan bila sebut subhana rabbil a'la tu, di hujungnya pun kita sebutlah Allahumma ghfirli. Jadi kemudiannya yang ketiga. Okey, bagaimana pula keadaan ketika mana kita bersujud yang terakhir sebelum bagi salam tu, kita sujud dengan lamanya sehingga imam pun dah bagi salam. Dekat sini ada pada situasi ini saya berpegang kepada kita tidak boleh membiarkan diri kita terus sujud sehingga kita membiarkan imam tu menghabiskan solat. Okey, membiarkan imam itu habis solat. Kerana kita kena pastikan bahawasanya kita solat ni berjemaah, kita ada imam, ada pemimpin di hadapan, maka kita kena ikut imam tersebut. Okey, kena ikut step imam tu, kita kena sebut, kita tak boleh dahului dia dan kita tak boleh melambat-lambatkan dia sehingga masuk kepada rukun yang lain. Itu. Tapi kalau kita solat secara sendirian boleh. Tetapi ada juga hadis yang menunjuk bahawasanya Nabi SAW ini dia punya kadar masa dia tu, qiyamnya, sujudnya dan rukuknya itu hampir sama kadar masanya. Jadi ada juga yang berpandangan macam yang Ustaz Zuhairi sebut awal tadi, yang sebab sujud tu ada 2 kali. Jadi dia separuh-separuh. Wallahu a'lam, saya pun tak habis mengkaji soal yang separuh-separuh itu, tetapi ada pandangan kata kenapa ada satu pandangan lah menyebut kenapa rukuk itu satu tetapi sujud itu 2. Saya pun tak ada jawapan lah untuk itu. Tak mesti ada sebab kenapa, tapi ia memerlukan pengkajian lah yang lebih mendalam, insyaAllah. Okey, jadi itu cukup untuk bacaan. Ustaz Zuhairi rasa panjang lagi tak masa saya? Dalam 2 minit boleh tak? Okay. Boleh. Okey. Jadi bila kita bercakap tentang sujud, jadi kita ambillah hadis daripada riwayat Muslim yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Keadaan seorang hamba yang paling hampir dengan Tuhannya ialah ketika ia sedang sujud, maka perbanyakkanlah doa di saat itu. Okey, kerana kata Dr. Abdullah Bassam ni, dia kata kerana saat kita sujud itu, kita penuh dengan rasa kehinaan dan penyerahan. Okey, jadi beliau beranggapan ni merasakan seakan-akan sedang menjadi makhluk bumi yang diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi saat dahi kita menyentuh ke bumi, terasa dekat kita dengan Tuhan. Tapi saya tak tahulah kalau tuan-tuan dan perempuan, tapi bila kita sujud, kita lebih rasa macam ketenangan tu lebih berbanding kita berdiri kan. Kita berdiri tu, sujud tu lebih dekat lah dengan Tuhan. Mungkin dia akan diolah oleh Ustazah Nuraini sebab dia ada dalam ayat Al-Quran kan. InsyaAllah saya rasa begitu. Okay. Dan saya ambil petik juga satu hadis
ada seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada Rasulullah, dia kata dekat Rasulullah, aku ada ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku boleh bersama denganmu di syurga. Jadi lepas tu Nabi tanyalah ada permintaan lain ke? Dia kata hanya itu permintaannya. Maka Nabi SAW pun berkatalah, kalau begitu kau bantulah aku untuk minta pada Allah dengan memperbanyakkan sujud. Itu jadi daripada hadis Nabi ini pun kita boleh dapat sesuatu memperbanyakkan sujud. Tetapi pada ulama yang lain memperbanyakkan sujud itu adalah dengan memperbanyakkan solat. Okey, sebagai akhirnya, bila kita sebut sujud, kita ada empat jenis sujud ya Ustaz kan? Yang pertama sujud kita dalam solat, dan sujud tilawah yang Ustaz punya status, kita ada sujud syukur dan sujud sahwi. Dan saya suka apabila membincangkan berkaitan dengan sujud tilawah. Saya suka pada komentar ataupun lontaran daripada Ustaz bahawasanya kita kurang cakna tentang sujud tilawah. Dan memang saya akui kita belajar sekolah menengah kalau tak nak sujud, subhanallah wa bihamdihi. Saya tak ingat dah bacaan tasbih tu. Kan? Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah nak kita sujud pada dia. Saya kira mungkin Ustazah Nuraini akan kupas sebab dia berkaitan dengan surah Al-Alaq, ayat yang terakhir, ayat yang ke-19. Jadi bila sebut tentang sujud tilawah, fala budda, tidak dapat tidak, kita walaupun dia berstatus sunat tapi kita kena buat dia. Okey, jadi persoalan dia, saya pernah ditanya Ramadan baru ni, persoalannya boleh ke sujud kalau tak ada wuduk? Jadi saya pun jenuh mengali. Saya ada terbaca dalam Sahih Bukhari, yang di kitab Fathul Bari, ada ketika mana Umar dia pernah sujud tilawah dalam keadaan dia tidak berwuduk. Jadi tapi di situ disebut yang penting bukan berada dalam keadaan hadas besar. Wallahu alam, yang bukan berada keadaan besar saya tak mencari lagi, tapi dalam Fathul Bari begitulah penerangan dia. Okey. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan, sebagai akhirnya apabila kita baca Al-Quran, kita terjumpa sujud tilawah, tidak dapat tidak, sujud terus. Sujud. Lepas tu ada yang tanya, habis tu kami tak tahu bacaannya Ustaz. Bacaannya macam mana kami nak baca? Kalau pandangan saya sujud sebagai kita mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sujud. Okay, bacaan tu dia ada pandangan juga kan Ustaz kan? Tapi yang saya boleh sebutkan di sini, apabila jumpa ayat maka sujudlah. Bukan sujud tu tunggu solat Jumaat, solat subuh pagi Jumaat sahaja. Wallahu alam, itu sedikit perkongsian saya pada petang ini. Wallahu alam, saya serahkan pada Ustaz. Terima kasih banyak Dr. Sarah atas perkongsian ni. Dan jazakumullah khairah. Banyak poin yang disampaikan oleh Dr. Sarah dan telah dikongsikan oleh beberapa teman kita di ruangan komen. Dan Ahlan, ada soalan daripada Ustaz Ridwan Razali. Nanti kita akan tengok soalan tersebut insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf. Tadi ada masalah teknikal, sedang kita bersiaran tiba-tiba terkeluar. Saya minta maaf. Sekarang ni bersama dengan kita lebih kurang dalam 46 orang. Barakallahu fikum. Jadi sekarang ni kita nak dengar pula ulas bicara daripada Ustazah Nuraini Syahbuddin ya, berkenaan dengan sujud menurut perspektif Al-Quranul Karim. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum anda mulakan, dengar tak suara ni jelas? Okey, boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tahuzna idza syi'ta sahla. Amma ba'du.
Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Sebelum itu, saya memohon kemaafan daripada pihak saya sendirilah di atas masalah teknikal yang berlaku. Dan di rumah ini dia kena cari internet tu, kena pandai cari internet. Dekat ceruk-ceruk mana tu, kena pandai cari. Dan Alhamdulillah memang dia betul-betul nak sebelah router internet tu. Dia nak sebelah wifi tu betul-betul. Nah, dan Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zuhairi di atas jemputan dan peluang pada petang ini, dan yang dikasihi sahabat panel pada hari ini Dr. Siti Sarah dan sebagai kakak saya jugalah. Dan rasa kecil saja dikelilingi dengan dua orang ilmuwan pada hari ini, dan saya kira ini adalah dalam masa yang sama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah tempatkan untuk bersama-sama dalam Faqih Synergize inilah. Dan saya kira ini adalah peluang untuk Allah memberikan ruang untuk saya lebih belajar dan saya mengkaji, terutamanya dalam bidang Al-Quran, dari segi mengkaji Al-Quran. Dan sesungguhnya saya masih belajar, dan jika ada kesilapan mohon ditegur, mohon diperbetulkan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita nak memahami apa erti sujud yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Betapa istimewanya sujud ini sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan satu nama surah yang special, yang istimewa, iaitu surah As-Sajadah, yang di mana dibaca pada kalau kita perasan setiap pagi pada hari Jumaat, dan esok hari kita akan mendengar para imam di surau-surau atau di masjid-masjid membaca surah Sajadah untuk bersama-sama melakukan sujud tilawah sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Siti Sarah tadi. Okay, di dalam Al-Quran, sujud ini, perkataan sujud ini disebutkan sebanyak 92 kali. Nak katanya lebih kurang 92 kali. Dan kita lihat kata dasar sujud ini datang dari kalimah sin, jim, dal, sajadah. Dan apabila dia ada pertambahan huruf, dia akan membawa makna-makna yang lain. Okay, jadi ia adalah bermaksud rendah atau merendahkan diri, menyembah, menjatuhkan diri ke tanah, merendahkan kepala atau memberi hormat. Dan kira tadi Dr. Siti Sarah pun dah menerangkan bahawa pengertian sujud itu sendiri. Dan dari kata dasar itu juga terbinanya kalimah masjid, sejadah, sajadah. Baik, mari kita lihat satu ayat Al-Quran, contoh ayat Al-Quran yang mengandungi kalimah sujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Usjudu, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takbur, dan dia termasuk golongan orang yang kafir. Baik, untuk awal-awal ini kita akan melihat perkataan penggunaan sujud itu di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 ini, dalam satu kalimah ada dua perkataan sujud. Yang pertama adalah usjudu. Usjudu di dalam ini adalah dalam bentuk fa'il amar jamak, iaitu kata suruh bagi usjud, yang bermaksud kamu sujudlah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat untuk bersujudlah kamu kepada Adam. Dan malaikat melakukan, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Dan yang kedua adalah sajadu. Sajadu ini dalam bentuk fa'il madi jamak yang bermaksud mereka telah sujud. Okey, fasajadu, mereka telah sujud, iaitu para malaikat telah sujud kecuali iblis. Jadi kita lihat di sini beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar sujud itu.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, daripada kupasan tadi kita lihat makna dari sujud itu sendiri. Al-Asfahani mengatakan bahawa sujud ini adalah at-tadhallul lillah wa ibadatihi, iaitu merendahkan dan menghambakan diri kepada Allah. Nak katanya sujud ini dalam pengertian ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maksudnya sujud ini adalah cara kita ni menundukkan, merendahkan, menghambakan diri kepada Allah. Maksudnya kita ini sehina-hina kita, bila kita sujud, bermaksud kita ini merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sini, sehebat mana pun kita, sekaya mana pun kita, apabila kita bersujud, ia menunjukkan bahawa kita semua manusia ini adalah sama. Kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan diri di hadapan Tuhan kita, Allah Rabbul Jalil. Dan sujud ini memiliki dua bentuk seperti mana tadi Dr. Sarah menerangkan tentang 4 jenis sujud. Dan hari ini saya ingin berkongsi tentang sujud ini, dia memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah sujud tahyir. Sujud tahyir ini adalah sujud yang dilakukan pada manusia, yang dilakukan oleh manusia, dan dengannya apabila kita melakukan sujud ini, ia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana contohnya kita melakukan solat 5 waktu dan solat-solat sunat, kita melakukan sujud tilawah apabila kita bertemu dengan tanda sujud di dalam Al-Quran, dan sujud syukur apabila kita memiliki ataupun diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya suka juga melihat kepada sujud tilawah dan sujud syukur ini. Kalau solat 5 waktu, solat-solat sunat, kita biasa untuk sujud ini, tetapi dalam sujud tilawah, sujud syukur, jarang-jarang untuk kita lakukan. Jadi apabila kita memahami bahawa sujud tilawah dan sujud syukur ini, kita ambil istifadah dia apabila kita mengetahui bahawa ada sujud lain selain solat 5 waktu ataupun solat-solat sunat. Jadi kita ambil peluang untuk melakukan sujud syukur dan sujud tilawah ini. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Kalau kita perasan di dalam Al-Quran, rukuk itu seringkali rukuk itu digandingkan dengan sujud. Dan tadi Dr. Siti Sarah ada menyebutkan, saya tertarik jugalah antara rukuk dan sujud itu dan pengertian sujud itu sendiri. Dan itu adalah yang pertama tadi, sujud tahyir. Itu sujud yang ada pada manusia, yang apabila manusia lakukan, dia akan dapat pahala. Dan yang kedua adalah sujud taskhir. Sujud taskhir ini adalah sujud tumbuh-tumbuhan, binatang dan semua benda, baik di langit atau di bumi, termasuk di dalamnya sujud para malaikat. Jadi dia ada dua bentuk, iaitu sujud tahyir dan sujud taskhir. Ini juga adalah ilmu yang baru untuk saya untuk berkongsi pada hari ini. Dan sujud taskhir ini sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 49. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan para malaikat. Sedang mereka tidak menyombongkan diri. Dan saya tertarik dengan ayat ini, mahu mengatakan mereka tidak menyombongkan diri. Sedangkan malaikat ini, malaikat ini yang sangat patuh kepada Allah tetapi tidak menyombongkan diri, apatah kita lagi sebagai seorang hamba Allah yang tidak punya apa-apa lagi perlu kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan burung-burung, bunga-bunga, pokok-pokok
pun bersujud kepada Allah. Jadi kita ini sebagai hamba lebih-lebih lagi perlu bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah makna dari sujud itu sendiri. Baik, dan hari ini saya ingin bawakan satu ayat Quran berkaitan dengan sujud ini. Okey. Daripada surah Al-Fat ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dan seterusnya. Jadi di dalam surah Al-Fat ayat ke-29 ini saya tertarik kepada ayat yang mengandungi perkataan sujud. Ayat yang mengandungi perkataan sujud di mana ayatnya adalah tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang kedua, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Baik, daripada ayat ini apa yang kita nak lihat daripada sini adalah yang pertama kita lihat kepada ayat tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Di dalam ayat ini para sahabat Nabi sentiasa melakukan sujud dan rukuk. Maksudnya di sini mereka ini, para sahabat ini sangat-sangat menjaga solat. Kemudian mereka melakukannya secara berjemaah dan mereka juga melakukan solat-solat sunat. Dan ini sebenarnya muhasabah untuk diri kita juga kan, untuk bagaimana menjaga solat ini adalah solatnya di awal waktu. Dan ini adalah muhasabah untuk diri kita. Dan kalau Ramadan kita boleh solat awal waktu, selepas Ramadan, post Ramadan ini kita lihat semula kita dapat tak konsistenkan perkara ini. Kalau boleh kita nak mencontohi para sahabat yang berkatakan mereka sangat menjaga solat, kemudian mereka pula melakukan secara berjemaah pula. Dan kalau kita tak dapat berjemaah tu, kita awalkan solat tu kita dapatkan awal waktu, dan mereka juga melakukan solat-solat sunat. Dan ibadat mereka ini bukan untuk sesiapa, tetapi mereka lakukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yelah kita ni kan kadang-kadang tiba-tiba tengah solat-solat tu ada orang kat sebelah kita. Kita punya sujud jadi lama, kita punya rukuk jadi lama, tiba-tiba khusyuk pula. Itulah nak katanya. Tapi bila kita berseorangan, bila kita bersendirian, berbeza apabila kita tidak dilihat orang. Sedangkan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melihat kita. Jadi di sini para sahabat di dalam ayat ini ingin mendidik kita bahawa ibadat yang kita lakukan walaupun bukan solat, tetapi amal-amal kebaikan, sedekah, infak dan segala-gala amal kebaikan kita lakukan hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini dia perlu mendidik di dalam diri kita. Dan para sahabat juga sangat menjaga keikhlasan hati mereka dalam mengerjakan amal ibadat. Maka kita perlu sentiasa perbaiki, kita perlu periksa ibadat kita ni ikhlas ataupun tidak. Macam mana pula nak tahu ikhlas ni? Tapi yang kita latih diri kita ni untuk kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang payah dan memerlukan proses yang berpanjangan, tetapi insya-Allah kita minta kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Allah untuk bantu kita dalam menjaga ikhlas niat ni. Sebab ikhlas ni sangat susah, tetapi benda inilah yang Allah pandang. Jadi takut-takut kita lakukan perkara kebaikan itu, takut-takut kita solat tadi tu, kita nak tunjuk dekat orang yang kita ni paling alim, kita ni paling banyak solat. Tapi waktu kita bersendirian, kita tak buat pun. Takut-takut kita hanya mahu menunjuk-nunjuk.
ataupun riak orang kata kan. Okey, baik. Dan yang kedua kita lihat kepada kalimah yang digunakan simahu fi wujuhihim min asaris sujud. Kalimah yang digunakan adalah fi wujuhihim, pada wajah mereka itu ada tanda pada wajah mereka. Apa yang dimaksudkan dengan tanda pada wajah mereka itu? Asaris sujud. Asaris sujud ni adalah kesan ataupun tanda. Yang pertama adalah mereka ini, sifat mereka yang sentiasa ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat Al-Quran ini sebenarnya terpakai juga untuk diri kita. Bagaimana sujud ini memberi kesan ke dalam diri kita, ke dalam rohani kita. Yang pertama adalah sifat mereka yang sentiasa ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka taat untuk lakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah larang mereka tinggal, apa yang Allah perintah mereka lakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah fikiran, akal, mulut, kata-kata mereka itu sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sujud itu tadi dia memberi kesan kepada fikiran, memberi kesan kepada akal, mulut, kata-kata. Senang katanya, semakin seseorang itu banyak sujud, dia akan memberikan kesan ke dalam diri dia. Maksudnya fikiran dia, akal, mulut, kata-kata. Dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan apabila nak bercakap itu, dia akan memikirkan dahulu. Adakah kata-kata ini membuatkan manusia sakit hati kepada dia, ataupun kata-kata ini menyebabkan Allah tidak redha kepada dia. Itulah orang kesan-kesannya yang banyak sujud, sering sujud. Jadi di sini ini sebenarnya di dalam ayat ini ada 6 pentafsiran. Jadi ada 6 pentafsiran. Jadi di sini kalau nak tengok daripada 6 pentafsiran itu, ada pendapat yang mengatakan, Mujahid mengatakan bahawa yang dimaksudkan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud ini, Mujahid mengatakan yang dimaksudkan ialah khusyuk dan tawaduk. Maksudnya sujud itu yang dilakukan membuatkan dia khusyuk dan membuatkan dia tawaduk. Dan kata ulama yang lain pula kata, sesungguhnya Allah mengabarkan kepada kita bahawa tanda mereka tampak pada wajah mereka berupa bekas sujud. Ada yang kata berupa bekas sujud, ada yang pendapat mengatakan kekhusyukan dan tawaduk, ada yang mengatakan itu adalah suci, debu-debu yang suci. Okey, jadinya kita ambil pendapat dan dalam buku yang ada tengok ini adalah tafsir ayat-ayat perumpamaan At-Tibyan fi Amsalil Quran, yang mereka katakan dalam hal ini pendapat yang benar ialah sesungguhnya Allah mengkabarkan kepada kita bahawa tanda mereka tampak pada wajah mereka berupa bekas sujud. Maksudnya di sini adalah bekas sujud yang terlahir dalam yang terlahir di wajah mereka. Dan tanda yang boleh digunakan untuk mengenali mereka di dunia ialah pengaruh-pengaruh Islam, yakni kekhusyukan, petunjuknya, ciri-cirinya, dan pengaruh-pengaruh ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunatnya. Maksudnya, perkara-perkara itu tadi dia memberi kesan kepada dirinya. Kekhusyukannya memberi kepada dirinya, petunjuknya dan ciri-cirinya. Maksudnya nak kata, seperti yang saya katakan tadi, sujud dia membuahkan hasil ke dalam diri jasmani dan rohaninya. Okey, dan yang di akhirat pula, tanda mereka ini ialah seperti yang dikabarkan bahawa mereka dikenali kerana sujud itu, iaitu cemerlang pada wajahnya dan kemilau pada tangan serta kaki dari bekas wuduk, dan wajah mereka yang bercahaya kerana pengaruh sujud. Nak katanya di akhirat nanti orang yang banyak sujud, inilah bukti-buktinya. Daripada wajahnya, kemudian tangan serta kaki dia dari air wuduknya. Sebab sebelum kita solat, kita akan mengambil wuduk. Jadi wuduk ini telah
menjadikan tangan dan kaki mereka menjadi kemilau di akhirat nanti. Itulah yang dikatakan di dalam buku Tibyan Amsalil Quran. Jadi itu adalah satu ayat yang saya kupas pada hari ini. Jadinya saya kira untuk setakat itu, dan daripada rumusan dan pengajaran yang kita nak belajar hari ini, yang kita nak lihat adalah sujud ini merendahkan dan menghambakan diri kepada Allah. Dan yang seperti Dr. Sarah kata tadi kan, seseorang hamba Allah ni dia paling dekat ketika waktu sujud dia. Sebab itu sujud tadi Mujahid mengatakan khusyuk dan tawaduk. Apabila melakukan sujud itu, dia akan merasakan kekhusyukan dan tawaduk. Sebab itu saya tertarik pada Dr. Sarah kata, kalau sujud tu kita ambil masa yang lama sedikit, panjang sedikit. Jangan cepat-cepat. Sebab solat cepat-cepat ni dia bukan jadi kerehatan, dia jadi kepenatan. Jadi dalam solat tu, dalam sujud, kita panjangkan sedikit untuk kita merasakan kekhusyukan dan ketenangan itu. Dan daripada sujud ini, sujud mendidik seseorang manusia untuk bersikap rendah hati dan menjauhkannya dari sikap sombong ataupun takabur. Jadi makin banyak seseorang hamba itu bersujud, sepatutnya adalah makin bersih jiwanya dan makin utuh rohaninya. Jadinya kesan sujud ini kita sendirinya akan dapat merasai, dan insya-Allah orang sekeliling pun akan dapat merasakan ketenangan dia tu. Sebab orang yang baik sujud ni dia ada ruh dia tersendiri. Wallahu a'lam. Ana serahkan kepada Ustaz Zuhairi. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Ustazah ini. Saya kira banyak pengajaran yang saya dapat pada petang ini daripada Dr. Sarah dan daripada Ustazah ini, dan saya bersyukur sangat. Jujurnya saya sangat bersyukur dapat mendengar penerangan daripada kedua-dua Ustazah. Barakallahu fikum. Okey, saya tak boleh panjang kerana ada banyak soalan rupanya. Okey, kita bagi tengoklah beberapa soalannya. Bermula dengan Ustaz Ridwan Razali. Siapa tak pasti Ustaz Ridwan masih ada ataupun tidak. Okey, ni soalan untuk Dr. Sarah saya kira. Silakan Dr. Boleh baca Dr? Boleh. Apakah kesan kepada solat bagi seorang makmum yang sujud terakhir sehingga imam memberi salam beliau masih lagi sujud? Okey, dia kira macam mana, itu adalah berkaitan dengan apa istilah dia Ustaz, yang keadaan kita dengan imam. Kita berjemaah. Jadi kan dalam hukum fiqh, bila kita berjemaah, kita kena ikut step imam tersebut. Kita tak boleh kedepankan dan kita tak boleh terlalu lambat. Sekiranya kita sujud terlalu lama, kita akan imam akan duduk. Imam akan duduk satu rukun. Kemudian imam bagi salam ke kanan dan imam bagi salam ke kiri. Kita masih sujud. Maksudnya kita dah keluar daripada apa ni orang kata rukun bersama imam. Kita tak sebut rukun kan Ustaz? Kita sebut apa kita dah keluar daripada kebersamaan dengan imam tersebut. Jadi saya, kalau pada pandangan saya, seboleh mungkin elakkan perkara tersebut kerana kita berada dalam proses berjemaah. Ada hujah dia tapi tak ingat secara detail Ustaz. Ada hadis dia yang berbunyi innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Imam itu perlu diikuti. Fa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u. Hinggalah habis kan? Ya, betul. Terima kasih banyak Dr. Sarah. Ahlan, saya nampak ada Coach Maria Marzuki turut hadir. Barakallahu fikum. Okey, kita tengok pula soalan daripada orang yang paling saya sayang lah, yang turut hadir pada hari ini. Okey. Ini pun soalan untuk Dr. Sarah juga. Apa dia? Sarankan supaya sujud pula selepas selesai solat. Masa tu disuruh kita berada dalam masa baik. Alasan yang solat sujud kita adalah kalau
tadi saya lupa cakap Ustaz. Saya lupa cakap tadi, doa kita di dalam solat hanyalah dalam bahasa Arab. Kita tak boleh baca doa dalam bahasa selain bahasa Arab. Jadi daripada situ kita ambil lah hadis Nabi, Allahumma faghfirli. Banyak lagi hadis, bahkan saya kira Ustaz Zuhairi pun pernah berkongsi dalam kelas-kelas beliau bacaan-bacaan doa, terutama sebelum memberi salam. Kan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita boleh baca. Tetapi dalam solat tidak boleh langsung adanya bahasa selain daripada bahasa Arab. Maksudnya termasuklah doa. Tetapi soalan Puan Kamaria ni selepas solat untuk sujud, nak baca doa dalam bahasa Melayu, silakan, tafadhal. Sebab kita dah habis solat dah. Kalau nak sujud lepas tu nak cerita, nak doa dalam bahasa Melayu, silakan, tafadhal. Bagi saya tak ada masalah dekat situ. Allahu'alam, mungkin Ustaz ada pandangan lain sebab dia dah luar solat kan? Tapi kalau boleh saya berikan pandangan saya, Dr. Sarah. Kalau kita lihat dalam kupasan Imam Nawawi dan ulama yang lain, sujud ini sebagaimana yang Dr. Sarah sebutkan, dia hanya ada 4 je. Sujud solat, sujud dalam dan luar solat. Itu kategori yang besar lah. Dalam solat tu dia ada sujud solat, ada sujud tilawah dan ada sujud sahwu. Manakala di luar solat kita ada sujud tilawah dan juga sujud syukur. Jadi ulama membahaskan adakah kita dibenarkan untuk melakukan ibadah yang namanya sujud semata-mata, sama ada untuk berdoa dan sebagainya. Jadi pandangan kebanyakan ulama, dan inilah pandangan yang kuat berdasarkan sunnah Nabi SAW, ialah tidak dibenarkan. Jadi kalau lepas solat, anjuran sebahagian ustaz dulu-dulu saya ingatnya, lepas solat kita sujud 2 rakaat, kita sujud sekali. Dalam tu kita baca takbir Nabi Yunus, kita berdoa dalam bahasa Melayu. Jadi itu tidak ada panduan daripada sunnah SAW dan tidak dibenarkan oleh majoriti ulama. Dan minoriti ulama pun tidak ada hujah dalam isu ini. Maaf, Dato'? Okey, tak apa. Sebab saya baru tahu rupanya ada ustaz yang mengajar sebegitu. Saya tak tahu pun. Saya tak tahu ada amalan sebegitu rupanya. Okey, Ustazah ini soalan daripada Puan Suzy. Bolehkah kita membaca Sayyidul Istighfar dalam sujud? Sayyidul Istighfar. Okey, bolehkah kita baca Sayyidul Istighfar dalam sujud-sujud kita? Wallahu a'lam. Kalau Dr. Sarah dengan Dr. Zuhairi ada jawapannya. Tapi wallahu a'lam, memang saya tak tahu sama ada Sayyidul Istighfar ini sunnah yang dianjurkan Nabi ataupun tidak. Wallahu a'lam. Dr. Sarah ataupun Ustaz Zuhairi? Dr. Sarah silakan. Dr. Sarah. Kejap saya nak kena tengok dulu. Sayyidul Istighfar. Okey. Ada dalam Sahih Bukhari kan, Sayyidul Istighfar antaqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Okey, pada pandangan saya, bolehkah kita membaca Sayyidul Istighfar ni kira doa ke macam mana Ustaz? Kira doa? Boleh baca doa? Kalau dia adalah satu doa, pada pandangan saya mengambil daripada hadis Nabi yang bacaan ketika sujud tu lah. Boleh untuk membaca doa ketika sujud. Okey, barakallahu fikum. Ya, kita dibenarkan untuk membaca apa doa pun termasuk Sayyidul Istighfar. Cuma kita tak boleh dakwa lah. Nabi SAW baca Sayyidul Istighfar ketika sujud. Tak boleh dakwa. Tapi kalau kita nak baca, boleh, tak ada masalah. Kerana mengambil yang Dr. Sarah sebut tadi kan, mengambil keumuman hadis. Tapi kalau dalam isu ini, mengambil doa-doa daripada Al-Quran, sebab begini, kata Nabi SAW, hadis riwayat Ali radhiyallahu an, ala wa inni nuhitu an aqra raki'an aw sajidan. Ketahuilah saya dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Jadi boleh tak kita nak ambil doa daripada Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah dan sebagainya, untuk dibacakan dalam sujud secara lafaz.
Silakan Doktor. Ustazah. Wallahu alam Ustaz, sebab saya banyak kalau pada pandangan saya kita beramal dengan yang sunnah Nabi lah. Kalau bacaan doa-doa dari Al-Quran tu wallahu alam. Saya tak berani jawab sebab belum mengetahui secara detail berkaitan ni. Ustazah ini ada apa tambahan? Untuk membaca doa-doa dari Al-Quran dalam sujud ini, Wallahu alam, tak tahu dan masih dalam kajian juga Ustaz. Kalau Ustaz Okey, sendiri baik, macam mana? barakallah. Boleh insya-Allah, tak ada masalah. Pun mengambil keumuman hadis juga. Okay. Dia memang mengambil doa yang dibacakan oleh Nabi itu dia keutamaan kita. Tapi dalam masa yang sama kita pun mengambil sunnah umum. Sunnah umum menyatakan fa'aksiru fihi du'a. Maka perbanyakkan doa. Dan juga fajtahidu fi du'a. Bersungguh dalam berdoa. Doa. Jadi doa Nabi yang Nabi baca dalam sujud itu keutamaan. Tapi dalam masa yang sama Nabi pun kempen fa'aksiru, perbanyakkan doa. Jadi boleh ambil doa daripada Al-Quran, daripada sunnah dan juga doa daripada kita kata apa ya, mana-mana doa kita secara peribadi lah. Penting bahasa Arab. Okey, barakallahu fikum. Okey, soalan daripada Kak Rafidah. Soalan ni menarik Ustaz. Okey, silakan. Saya saya suka soalan tentang sujud syukur ni. Saya ambil petik daripada hadis Nabi SAW, annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi khara sajidan syakiran lillah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan telah disahihkan oleh Albani, sesungguhnya Nabi SAW ketika telah datang sesuatu perkara yang mengembirakan ataupun diceritakan sesuatu yang gembira dengannya, maka baginda akan turun sujud bersyukur kepada Allah. Jadi balik kepada perbincangan yang berkaitan dengan 4 jenis sujud yang disentuh sebentar tadi. Bila waktu terbaik untuk kita melakukan melakukan sujud syukur? Itu satu soalan. Soalan kedua, boleh tak kita sujud syukur ni bila-bila sahaja? Jadi saya memetik satu pandangan daripada mazhab Syafi'i yang menyebutkan kita disunatkan untuk sujud syukur ketika mana kita diberi nikmat sesuatu yang tidak dijangka-jangka. Suatu nikmat yang contohnya tiba-tiba kita menang permainan lah, contohlah kita tiba-tiba kita tengah duduk saja kita dapat keputusan kelulusan kenaikan pangkat. So kita boleh sujud. Jadi insya-Allah Dr. Sarah, Profesor Madia sebagai contoh kan. Amin. Jadi tapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawasanya selain daripada nikmat atau kita boleh sujud ketika mana kita terbebas daripada sebarang kecelakaan. Contoh kita drive kan? Kita drive laju, tiba-tiba entah macam mana kita terperlahan, rupanya kat depan tu ada minyak atas jalan raya. Jadi waktu tu kita rasa bersyukur, nanti kita sujud lah. Sebab benda yang sesuatu benda yang tiba-tiba berlaku, dan kemudiannya bila kita melihat kesusahan atau kesakitan orang lain, kita sujud syukur kerana Allah mengelakkan kita daripada perkara tersebut dan kita mendoakan dia lah juga. Tapi untuk nikmat ataupun untuk sesuatu yang contohnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita boleh bangun tahajud, itu nikmat-nikmat yang sentiasa berterusan. Ada pandangan ulama mengatakan sujud begitu daripada mazhab Syafi'i, dia kata tidak disunatkan untuk sujud lah. Tidak disunatkan untuk sujud kepada nikmat-nikmat yang berterusan. Nikmat sihat, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam dan sebagainya. Itulah sedikitlah pada pandangan yang saya boleh kupas. Terima kasih Dr. Sarah. Saya setuju apa yang Dr. Sarah sebutkannya.
tidak ada satu pun perbuatan Nabi SAW dan para sahabat sujud setiap kali solat, tak ada. Kecuali memang yang doktor sebutkan tadi, dapat nikmat yang jarang kita dapat anak, dapat cucu. Okey? Sebab Dapat bukan pergi kita dapat haji. anak setiap minggu kan. Okay, Dapat pergi haji Ustaz. dapat pergi haji, Masya Allah. Doktor dapat pergi dah? Belum, barakallahu fikum. Jadi ataupun terselamat daripada kecelakaan tu, saya setuju sangat. Bahkan kita boleh sujud syukur dalam kereta pun dengan menundukkan kepala, insya-Allah. Dia Baik, satu tuan-tuan lagi dan puan-puan. Ustaz, Okey, silakan. kita sujud syukur kerana terbebas daripada orang fasik. Ya, Saya betul. saya baru tengok yang tu macam masya-Allah, kita pun boleh sujud kalau kita dapat bebas daripada orang yang fasik, iaitu orang yang suka menzalimi orang lain dan sebagainya. Okey, betul-betul. Baik, terima kasih banyak Dr. Sarah dan Ustazah ini. Kita dah terlebih masa sedikit. Jadi saya dapat banyak mutiara hikmah daripada dua orang ustazah kita pada hari ini. Dan juga terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang turut berkongsi, yang turut hadir, berkongsi poin-poin yang disampaikan oleh Ummu Adam, ibu saya Puan Hajah Kamaria dan Ibu Hafsah dan lain-lain. Barakallahu fikum. Kak Rafidah, saya tak ada apa-apa yang boleh saya kurniakan kepada, yang boleh saya berikan pada tuan-tuan dan puan-puan melainkan doa. Jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan balasan yang baik berupa kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan yang bahagia di hari akhirat dalam syurga nanti, insya-Allah. Pada petang esok kita akan bersama dengan Imam Muda Zaid dan juga Ustaz Nur Zamir Zakaria untuk membincangkan wacana salat siri yang terakhir, siri yang kelima berkenaan dengan tasyahud. Jadi insya-Allah saya persilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama pada petang esok. Semoga majlis kita selama 5 hari ini akan mendapat barakah daripada Allah. Terima kasih Kak Liza, Kak Emir dan Puan Razia. Okey, terima kasih semua pada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.